Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la zahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun فيستغفرون الله فيغفر لهم." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwa aku berada di dalam kuasanya, "Law lam tuznibu la zahaballahu bikum," jika sekiranya kamu tak buat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan kamu dari muka bumi ini. Nabi SAW kata, demi Allah, kalau sekiranya manusia tak ada siapa yang buat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, lepas tu Allah subhanahu wa ta'ala akan adakan pula satu kaum, yang kaum itu akan buat dosa. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ, yang kaum itu selepas mereka buat dosa, mereka minta ampun kepada Allah. فَيَغْفِرُ لَهُمْ, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa mereka itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis sahih ini dapat kita faham bahawa nama kata manusia ada buat dosa. Nama kata manusia ada buat dosa, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah. Mereka maksum, tidak buat dosa. Dan yang maksum itu hanyalah Nabi, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Nabi yang dijamin maksum, tidak berdosa, semua ada dosa. Kalau manusia tidak buat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala yang terkenal dengan sifat pengampun, sudah tidak boleh lagi mengampun manusia, kerana semua manusia tak ada dosa. Maka ternapilah sifat ampun yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, dia akan buat satu kaum lain, yang kaum itu kemudiannya akan buat dosa, kemudiannya mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan dosa mereka. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan, tidak ada manusia yang tidak buat dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 135 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang apabila mereka buat dosa, manusia yang apabila mereka terbuat dosa, au zalamu anfusahum, ataupun mereka telah terbuat satu benda yang benda itu menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, selepas itu mereka teringat kepada Allah. Kita lah ni yang Allah sebut dalam ayat ni, kita lah. Kita ni manusia, manusia mana tak buat dosa? Cuma bezanya ialah ada manusia buat dosa besar, ada manusia buat dosa kecil. Pokok pangkainya manusia selalu berdosa.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata, dan orang-orang di kalangan manusia ni ada orang-orang yang mereka ini terbuat dosa. Apabila mereka buat dosa ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Lepas tu mereka teringat kepada Allah. Mereka teringat kata mereka dah buat dosa, dosa tu menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala marah mereka. Fastaghfarullah lidzunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka minta ampun di atas dosa mereka itu. Tuhan kata, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tuhan kata, siapa lagi yang boleh ampun dosa kalau tidak Allah? Tidak ada satu kuasa lain yang boleh ampun dosa manusia, melainkan yang boleh ampun dosa manusia ni Allah saja. Dan tidak ada satu kuasa lain yang boleh halang Allah daripada ampun dosa siapa-siapa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh ampun dosa mereka ni dengan syarat mereka tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat 135 surah Ali Imran ini dapat kita faham bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah itu Tuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia duk tunggu aja nak dengar bila manusia nak minta ampun pada dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, sesungguhnya hati aku diterangi dengan cahaya. Nabi kata begitu. Dalam hadis ni, Nabi kata sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hati aku diterangi cahaya. Pasal apa Nabi kata hati dia diterangi cahaya? Pasal apa? Wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Nabi kata kerana aku beristighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali satu hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kalau Nabi, manusia yang tidak berdosa pun minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali, maka kita manusia biasa lebih-lebih lagi kena banyak minta ampun pada Allah. Banyak tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita. Kita jangan tengok orang. Dosa kita dengan Tuhan banyak mana. Nak boleh jadi kita macam kita malam ni, kita dah buat banyak dosa. Ni nak boleh jadi macam kita malam ni. Kita malam ni merupakan orang yang tang mana ada kuliah agama kita sampai. Kita malam ni macam tu. Bila dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, berasa tunduk hati. Kita malam ni macam tu. Tapi 5 tahun lepas kita macam mana? 10 tahun lepas kita macam mana? 15 tahun lepas kita macam mana? Daripada akil baligh dulu kita macam mana? Muhasabah. Itu dosa kita dengan Allah. Daripada akil baligh nak sampai kita malam ni, berapa banyak semayang kita tinggal? Semayang yang kita duk buat selama ni agak-agak Tuhan terima ke tak ke? Puasa yang kita duk buat sejak daripada kita cukup umur sampai kita malam ni, puasa yang kita duk buat tu agak-agaknya puasa tu Tuhan terima ke tak ke? Daripada kita cukup umur dulu sampai kita malam ni, banyak mana semayang sunat kita duk buat? Berapa kali seminggu kita bangkit untuk buat sembahyang malam? Hati kita sampai setakat malam ni terpanggil tak untuk buat puasa sunat? Yom Arafah, hari Khamis.
Hari Khamis nak mai ni hari Arafah. Jemaah haji yang ada di Mekah akan wukuf di padang Arafah pada hari Khamis nak mai ni. Dan kita disunatkan puasa. Puasa pada hari Arafah, bukan pada 9 Zulhijjah. Sebab hari Arafah ialah hari Khamis ni, tapi 9 Zulhijjah hari Jumaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi suruh puasa Yaum Arafah. Yaum Arafah, hari Arafah. Nabi tidak suruh puasa 9 Zulhijjah. Maka di kalangan ulama muhaddisin, di kalangan ulama hadis, mereka memutuskan sunat puasa itu ialah pada hari Arafah. Pada hari jemaah haji berimpun di padang Arafah. Maka hari Khamis. Hari Khamis nak mai esok lusa ni, bukan sahaja hari Khamis tu hari sunat puasa. Bahkan hari Khamis tu jatuh pada hari Arafah. Cukup cantik. Hati kita rasa terpanggil dah untuk puasa hari Khamis ni. Kalau hati kita rasa terpanggil untuk puasa, bermakna dalam hati kita ada benih-benih iman. Ada benih. Yang benih-benih iman itu tak lama dia akan menumbuhkan satu pohon iman yang kuat. Tapi kalau kita tidak rasa terpanggil untuk nak buat benda-benda yang macam tu, walaupun Nabi SAW sebut, barang siapa yang puasa pada Yaum Arafah, pada hari Arafah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa dia pada tahun lalu dan dosa dia pada tahun yang akan datang. Ulama sepakat mengatakan ampun dosa itu adalah ampun dosa-dosa kecil. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu kuat hadis yang menyeru kita suruh buat puasa Yaum Arafah, daripada kita cukup umur sampai kita malam ni berapa kali dah kita buat puasa Yaum Arafah. Kalau tak buat lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan, kita boleh buat hari Khamis esok lusa ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, demi Allah, bahawa sesungguhnya diterangi hati dia ni dengan satu nur, dengan satu cahaya. Nabi kata, adapun hati aku diterangi dengan cahaya, dengan nur itu, kerana aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak membersihkan diri bukan senang. Tetapi nak mengotorkan diri sangatlah senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dekat kita untuk sama-sama bersih diri. Kerana syurga adalah tempat untuk orang-orang yang bersih diri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.